Assalamualaikum. Hai, ramai ke peminat asam pedas kat sini? Tutorial kali ni adalah penambahbaikan dari video yang pernah Umi share 2 tahun lepas. Tapi dalam resipi asam pedas kali ni, Umi gunakan ikan kaci. Selain tu, dalam tutorial ni juga Umi nak sharekan dengan anda pelbagai tips-tips penting serta rahsia bagi pekatkan dan lebih sedap rasa kuah asam pedas kita. Warna asam pedas Umi ni pun nampak merah-merah kehitaman gitu kan? Nak tahu bagaimana nak dapatkan warna kuah yang menarik ni? Jom tonton tutorial cara masak asam pedas style bonda Umi ni. Padu sungguh rasanya tahu. Lagi bila dapat ikan kaci yang lembut isinya ni, berselera je makan. Jom ikut Umi ke dapur nak tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk masak asam pedas yang recik ni. Di sini Umi gunakan 1 ekor ikan kaci yang bersaiz agak besar sikit ni. Basuh bersih, terutama di bahagian tulang tengah ikan tu, di bahagian kepala ikan tu kan. Kebiasaannya akan ada perkumpulan darah beku kat situ. Jadi benda ni lah yang akan menyebabkan ikan kita berbau hanyir. Jadi kena basuh bersih. Seterusnya 25 tangkai lada kering, rebus bagi lembut dan buang bijinya. 5 ulas bawang putih dan 1 biji bawang besar. Kedua-dua bahan ni potong kasar je, nanti kita nak blend. 1 sudu besar biji lada hitam tumbuk kasar. 1 batang serai ketuk sekali kedua, bagi keluar rasa bila kita tumis nanti. 2 inci halia dan 1 inci kunyit hidup. Bendi dalam 7 ke 8 batang. 1 inci belacan bakar. Sedikit gula melaka. 7 helai daun limau purut. Daun limau purut ni buang tangkai tengahnya untuk elakkan kuah asam pedas kita jadi pahit. Seterusnya 2 biji tomato. Ini yang saiz sedang. Kalau saiz yang agak besar pakai sebiji je. Air asam jawa secukupnya. Ikut tahap kepekatan kuah yang kita nak. Seterusnya 1 ikat daun kesum. Kalau nak tambah bunga kantan pun boleh je, lagi beraroma wangi kuah asam pedas. Akhir sekali air secukupnya untuk kita kisar bahan-bahan blend. Untuk bahan-bahan tumisan asam pedas, dalam blender masukkan bawang putih, bawang besar, halia, kunyit basah, belacan yang telah dibakar, daun limau purut, dan juga lada kering yang kita telah rebus. Tuangkan air tu agak-agak je, asal boleh dikisar dah mencukupi. Tutup tudung blender, kemudian kisar halus, bagi betul-betul lumat bahan-bahan yang telah kita masukkan ni. Sementara tu panaskan minyak yang mencukupi. Masukkan dahulu sebatang serai yang telah diketuk. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah dikisar halus. Untuk tumis asam pedas ni memang kena lebihkan sedikit minyak tu supaya cili keringnya masak sempurna. Bila buat asam pedas ni banyak penggunaan cili kering kan. Jadi kalau tak dimasak betul nanti sakit perut. Kalau kurang minyak akan lambatlah proses nak bagi bahan tumisan ni betul-betul masak sempurna, dan lambat juga nak bagi cili tu pecah minyak. Masukkan sekali lada hitam yang ditumbuk. Bagi dapatkan hasil asam pedas yang kek, kena masukkan biji lada hitam ni. Dan wajiblah ditumbuk bagi bertambah sedap asam pedasnya. Umi campak sekali gula melaka awal-awal ni. Bagi gulanya larut, dan bila dah pecah minyak nanti warna paste asam pedas ni lebih cantik. Nampak merah-merah kehitaman gitu. Selain dari beri warna cantik pada kuah, ia membantu untuk balancekan rasa pedas dari penggunaan cili kering. Jadi tak adalah rasa maung pedas semata kan? Umi akan sambung tumis lagi paste ni hingga betul-betul pecah minyak. Boleh tutupkan tudung kuali tu. Api biar sederhana kecil. Sambung tumis je lagi sampailah paste-nya kelihatan agak pekat sedikit. Sesekali boleh buka tudung kuali dan gaul sebati. Bagi paste rencah ni masak sekata dan tak bergerak di bahagian bawah. Paste rencah dah nampak pekat sikit tu, masukkan tomato dalam 4 ulas gitu. Tujuannya nak bagi tomato ni bingit dan meresap bersama paste rencah kita. Inilah tips nak bagi kuah asam pedas jadi pekat dan lebih berganda rasa kesedapannya.
Sebab masam dari buah tomato asli tu bagi kuahnya lebih kick. Sambung tumis lagi, tutup sekejap tudung kuali biar tomato tu benyek macam ni. Nampak tu dah tak kelihatan langsung buah tomatonya kan. Bentuk tomato tu pun dah tak ada dah. Semua dah hancur dan sebati bersama paste rencah. Tomato tu tak perlu letak banyak-banyak pun. Dalam 3 ke 4 ulas gitu dah cukup untuk kita pekatkan kuah asam pedas. Umi akan sambung tumis lagi bagi betul-betul naik minyak ya, dan warna merah asam pedas ni akan semakin gelap sedikit. Lagi lama kita menumis, lagi bertambah sedaplah rasa asam pedas yang akan dihasilkan. Warna kuah pun akan menarik tau. Gelap gitu. Tak adalah nampak merah cili semata. Paste rencah dah betul-betul nampak pecah minyak tu kan. Waktu ni boleh keluarkan baki minyak yang berlebihan. Sebab tak nak kuah asam pedas ni nanti terlalu nampak oily sangat. Jadi lebihan minyak tu pun jangan dibuang. Boleh buat untuk masak sambal ke atau goreng-goreng ni ke kan. Umi tumis paste rencah asam pedas ni adalah dalam 20 minit juga. Sajalah masak santai-santai. Umi guna api perlahan je bagi bahan tumisan tu dimasak lebih lama. Dah nampak cun elok tu paste rencahnya. Pekat, dah berwarna merah-merah kehitaman gitu kan. Dan dah pecah minyak sepenuhnya. Masukkan air asam jawa. Air asam ni pun jangan dibancuh terlalu pekat. Kang termasam sangat pun out juga rasanya kan. Biar sederhana kepekatannya dan boleh adjust ikut kepekatan kuah yang anda mahukan. Macam Umi lebih suka asam pedas yang tak terlalu pekat dan tak juga terlalu cair. Jadi biar light-light gini je. Dah okey lah ni. Makan pun nanti merasa kenikmatannya tu. Biarkan asam tu, air asam tu mendidih sekejap. Barulah nanti kita masukkan bendi. Kuah asam pedas tu dah nampak mendidih. Masukkan sayur bendi. Kalau tak suka bendi, boleh skip atau kurangkan. Kalau suka bendi yang banyak, lebihkan. Umi masukkan akhir-akhir ni sebab tak nak sayur bendi tu terlalu layu sangat. Bila makan pun nanti rangup je digigit. Waktu ni bolehlah tabur garam secukup rasa. Garam tu pandai-pandailah adjust biar berasa kuah kita bila dimakan bersama nasi nanti. Kemudian terus masukkan daun kesum. Hai, baunya makin naik semerbak. Wangi sungguh. Terliur dah ni. Kebetulan lambat siap masak hari ni, baby meragam. Perut pun dah mula berdansa kat dalam. Gaul sebati dan biarkan sekejap bagi sayur bendi dan daun kesum tu meresap bersama kuah asam pedas. Dan akhir sekali, lepas dah ngam semua rasa, masam, masin, pedas semua dah cukup, barulah kita masukkan ikan kaci. Lepas dah masukkan kepingan ikan kaci ni, jangan digaul kuat sangat. Sebab nanti isi ikannya mudah hancur. Ikan kaci ni kan lembut je isinya. Jadi gaul-gaul manja je. Tutup sekejap tudung kuali dalam 3 ke 4 minit gitu bagi ikannya masak sempurna. Ikan kan kejap je masak, jadi tak perlu masukkan awal-awal pun. Sebab kita takut nanti ikannya mudah hancur bila digaul lama. Siap dah asam pedas ikan kaci resipi bonda. Macam nampak recik tak resipi ni? Para penggemar asam pedas kat luar sana tu, jomlah cuba sekali. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk dapatkan notification video terbaru dari Umi. Assalamualaikum. Bye.